Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, dalam malam yang cukup ceria pada malam ini, dalam kuliah ilmu bicara online. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita pada malam ini telah ditaja oleh Tuan Haji Arsyad dan juga rakan penajanya pada malam ini bagi menjayakan secara langsung pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk yang kita pilih pada malam ini adalah mencari bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi saya memberikan saya nak beritahu kepada semua, terima kasih banyak, dan kepada semua insya-Allah saya akan menyampaikan kuliah dalam tempoh 30 minit, dan selepas itu saya akan melayan soal jawab dan komentar-komentar yang dikemukakan oleh anda semua. Dah lama kita tak melayan komen-komen ni kan. Jadi tuan-tuan, jangan malu-malu, jangan songkan-songkan kalau ada soalan-soalan yang nak dikemukakan, dialu-alukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila menceritakan tentang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, kita selalu berhadapan tentang masalah ketidakseimbangan dalam menangani kehidupan kita antara dunia dan di akhirat. Biasanya kita akan terkejar-kejar dan berusaha keras untuk menentukan semua urusan dunia dengan sesama manusia supaya berjalan lancar seperti yang dirancang. Kan, kita urusan dunia memang kita macam tu. Kita akan pastikan, selaraskanlah, meeting lah, mesyuarat lah, perbincangan lah, untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Tapi ada kala semasa proses itu, dalam proses kita mengejar tu kan, dan menyelaraskan tu, kita terlupa, tanpa sedar kita lalai. Kita lalai atas perintah Allah SWT. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan dengan sebanyak-banyaknya harta benda, anak-anak, pangkat dan pengaruh, sehinggalah kamu masuk ke dalam kubur. Surah At-Takatsur ayat 1 hingga 2. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang herannya tuan-tuan sekalian, kita tidak pula merasa tertekan atau bersalah jika urusan dengan Allah SWT untuk kehidupan akhirat tidak diuruskan secara baik dan lancar. Bahkan kita sering melambat-lambatkan melaksanakan perintahnya ataupun melakukan tidak sepenuh jiwa, tapi sambil lewa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kan? Jadi makna kata kita kalau dalam hal dunia kita sebut salah, alamak aku tak settle lagi dengan dia. Alamak yang ni aku tak selesai lagi kerja ni, jadi macam mana ni? Aduh, payah hal macam ni kan. Contohnya kan. Jadi tanpa sadar pula bila kita tinggalkan, kita lalai dengan urusan dengan Allah SWT, tu kita tak ada rasa apa-apa pula. Kita rasa okey je. Kita rasa macam selamba lah, tak ada masalah apa-apa lah kan. Macam tak rasa bersalah. Jadi, dalam hal ini, kita kena tanya balik diri kita. Ingatlah, jika kita asyik, kan, kita asyik dengan menjunjung dunia ini, kelak dunia itu yang akan menghempap kita. Kan, banyak kejadian bencana yang telah berlaku seperti gempa bumi, letupan gunung berapi, banjir besar, tanah runtuh, dan yang sekarang yang telah melanda seluruh dunia iaitu wabak coronavirus yang berlaku adalah sebabkan Allah SWT menunjukkan, kemungkinan besar menunjukkan kemurkaannya kepada kita. Kelemahan manusia ialah ketika dia memiliki kekayaan, dia memiliki wang, dan mereka akan berbelanja lebih, dan jika diberi kesihatan serta kebahagiaan, lupa juga mereka kepada Allah SWT. Dan apabila Allah SWT menyentap kebahagiaan hidup dengan malapetaka, barulah kita sedar tiada kuasa yang boleh menghalang kehendak Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hal ini kan kita kena elakkan tekanan dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Elakkan tekanan ni, hendak tahu sama ada hidup kita seimbang atau tidak. Caranya adalah dengan menilai diri kita, muhasabah diri kita. Jika kita sibuk melihat dan mencari kelemahan diri, kita tidak akan ada masa untuk melihat kekurangan orang lain. Tinggalkanlah tabiat suka melihat kelemahan orang, baik yang kecil apatah lagi yang besar. Sebab kalau kita melihat kelemahan orang lain, jangan risau, orang lain pun boleh melihat kelemahan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keduanya, tuan-tuan dan puan sekalian, nilai diri kita. Adakah sering mengalami tekanan? Tanya, adakah sering kali kita mengalami tekanan? Jika kita sentiasa berdepan dengan tekanan, sering ada masalah, ada penyakit yang menunjukkan sudah berlaku ketidakseimbangan di dalam kehidupan kita, tekanan adalah petunjuk hati kita tidak tenang kerana banyak membuat kesilapan kepada orang ataupun kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Renungkan balik,
tanya diri kita, renung. Apakah kelemahan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Di manakah yang boleh kita perbaiki? Di manakah yang boleh kita improve supaya kita menjadi lebih baik? Kadang-kadang mungkin dengan manusia kita buat hal, ataupun mungkin juga dengan Allah, tanggungjawab dengan Allah, seringkali kita terlepas pandang. Justru jika kita sentiasa mengalami tekanan, tuan-tuan dan puan sekalian, sentiasalah bermohon maaf kepada orang yang pernah kita lukai hatinya, banyakkanlah bertaubat, serta tingkatkanlah keimanan kita dan ketakwaan kita, kerana tekanan boleh diatasi dengan memperbaiki akhlak, sentiasa ikhlas dan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tekanan yang tidak terkawal dan berpanjangan di dalam diri kita ini sebenarnya akan memberi gangguan kepada mental. Bila dah pressure, tension, kan, ada je masalah yang datang, tuan-tuan sekalian, maka pada itu akan memberi gangguan kepada mental kita, cara berfikir kita, yang boleh menyebabkan penyakit seperti gastrik, sakit kepala, pening kepala, migraine, selsema, kan, dan macam-macam lah, resdung dan sebagainya. Jika dibiarkan berterusan, penyakit ini boleh melarat, malahan menjadi lebih kronik, membawa kepada penyakit sakit pinggang, darah tinggi dan penyakit jantung. Badan kita yang sihat hasil pada pemikiran yang sihat dan positif juga boleh menghasilkan emosi yang positif. Tapi kalau badan kita yang tidak sihat, seringkali akan menghasilkan cara fikir, emosi kita menjadi negatif dan menjadikan tindakan kita setiap tindakan kita dalam kehidupan kita juga akan menjadi negatif. Jadi penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita mengubah diri kita supaya menjadi positif, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setiap hari niatkan diri kita untuk jadi lebih baik. Niat aja jadi lebih baik daripada semalam, insya-Allah bermula dengan niat baik dan positif sepanjang hayat akan jadi baik serta positif. Tapi sebaliknya, kalau kita niat negatif, maka dia akan jadi negatif juga. Walau di mana pun kita berada, jadilah diri sendiri dan jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain dan persekitaran. Mudah-mudahan kita jaga guide diri kita supaya kita sentiasa bertahan, istiqamah dengan ibadah kita dan tidak mudah diganggu gugat dan dipengaruhi oleh orang lain untuk buat kepada benda-benda yang tidak baik, maksiat dan sebagainya. Orang yang mendapat keseimbangan hidup mempunyai pendirian serta tidak mudah dipengaruhi. Jadilah seperti ikan di laut. Dia tidak masin dagingnya, dia masinnya air laut, dan janganlah menjadi ikan di darat. Masin dagingnya, dia direndamkan air yang bergaram. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, renung-renungkan apa yang saya sebut tadi. Ikan ni duduk lautan masin. Semasin-masin ni, laut sebab banyak air, tapi dia tak masin. Tapi letak ke atas darat, tuan-tuan, kan, dilumur dengan garam, akhirnya jadi masin. Padahal ikan tu asalnya tak masin pun, kan. Tapi sebabkan dilumur dengan garam, dijomongkan, diletak kat tempat garam tu, maka dia jadi masin. Berjaya mengawal perjalanan hidup dengan mengutamakan yang penting dan yang lebih penting, mampu melaksanakan tanggungjawab untuk kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. Dan di duniawi ini dijaga hubungannya sesama manusia dan tanggungjawab kehidupan akhirat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat dijunjung, dunia dikelek. Maknanya dalam kita menjunjung akhirat, dunia kita tak tinggal, tuan-tuan, akan dapat juga. Itu sebabnya kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat 20 disebut, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan pernah ada dalam hatinya perasaan bahagia. Allahu a'lam. Itu sebabnya kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, kan, walaupun kita menjunjung akhirat, tidak bermakna kita mengabaikan dunia. Ketidakseimbangan sering berlaku kerana manusia mempunyai pelbagai ragam, tuan-tuan. Ada yang mudah terikut-ikut, ada yang mengetahui keunikan diri, dia rasa bangga pula, memiliki tujuan hidup, ada juga. Ada yang disiplin terlalu kuat, ada yang berpengalaman serta mampu mengawal diri luar dan dalam. Bagi mencapai tahap ma'rifatullah, menjadikan Allah SWT sebagai tujuan hidupnya, maka janganlah mengharap kepada sesiapa kecuali Allah SWT, kerana kuasa Allah SWT yang maha besar, dia yang maha mengatur segala kejadian alam. Kita tidak boleh mengubah sikap orang, kerana manusia itu berubah daripada hati dan emosinya. Hanya Allah SWT yang maha berkuasa menggenggam hati manusia. Oleh itu pentingnya kita membersihkan dan memperbetulkan hati serta mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling malang sekali, tuan-tuan muslimin, adalah orang yang mengharapkan kepada manusia. Percayalah cakap saya. Siapa-siapa yang berharap kepada manusia mesti akan kecewa. Kau tolong aku, kau lah sesatunya boleh tolong aku. Sekali dia tak ditolong, kita marah.
Jadi macam itulah kan. Tu sebabnya pada hari ni kita tengok kan masyarakat bila bergantung dengan manusia, bukan hanya apa, maruah kita pun kadang-kadang jadi rendah tuan-tuan. Jadi rendah. Ada orang tu minta tolong ni lain tau, dengan mengharap ni lain. Jadi pengharapan kita biarlah sentiasa kepada Allah. Ingatlah tuan-tuan dan puan-puan, dengan makhluk kita ingin memberi, dengan Allah kita mahu mendapat. Makna dengan makhluk kita bagi, dengan Allah kita dapat. Kan? Jadi sebab hanya Allah SWT saja yang maha memberi, kan, pemurah dan penyayang. Semakin banyak kita meminta daripada Allah SWT, maka semakinlah Allah menyukai diri kita, maka serulah dengan penuh ketakwaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa dunia hanya tempat persinggahan buat manusia mengutip seberapa banyak bekalan untuk dibawa menuju alam yang abadi, iaitu akhirat. Jadi itu sebabnya dunia ni singgahan. Macam kita pergilah naik kereta, tiba-tiba kita nampak R&R. Kita nampak tempat rehat dan rawat, kita pun berhentilah di R&R. Dekat situ ada orang buang air, ada orang minum, ada orang makan. Tapi tuan-tuan, tak ada siapa pun bila sampai ke R&R. Aku tengok tanah tu cantik lah. Aku ingat kena buat rumah lah kat tepi ni. Tak ada siapa pun tuan-tuan. Sebab semua orang tahu R&R ni hanyalah tempat persinggahan sementara. Nak melepaskan hangap, nak melepaskan ponek, nak melepaskan ngantuk, nak berhenti solat, nak melepaskan hajat, kan, pergi ke toilet dan sebagainya. Tapi tak ada pun yang berfikir untuk menetap di sana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dunia ini adalah mazratul akhirah, iaitu jambatan menuju akhirat. Setiap amalan manusia di atas muka bumi ini akan menentukan untung nasib mereka di akhirat. Apa yang kita buat akan menentukan ke mana kita selepas ini. Termasuklah kita berada di alam akhirat. Imam Al-Ghazali ada berpesan, ketahuilah, dunia ini adalah tempat singgah untuk sementara waktu, bukan tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Sedangkan manusia di dalamnya selalu musafir yang sedang berkelana. Kalau kita masih hidup, kita ni ibarat musafir. Tercari-cari sana, tercari-cari sini, tuan-tuan. Kebahagiaan di akhirat tidak mungkin dapat dinikmati tanpa melakukan amalan baik ketika di dunia. Kan? Ini termasuklah menafkahkan harta di jalan Allah SWT, bersedekah, berinfak serta melaksanakan ibadah wajib. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbicara mengenai amalan bersedekah dan berinfak khususnya, ketika menghadapi sakaratul maut, manusia akan merayu pada Allah SWT supaya ditangguhkan kematiannya semata-mata untuk berbuat demikian. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dan belanjakanlah dan dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke satu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi daripada orang-orang yang saleh. Surah Al-Munafikun ayat 10. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang pasti, segala harta dunia yang kita miliki ini belum tentu lagi menjadi milik kita. Bagaimanapun setiap sen atau harta diinfakkan itu pasti akan menjadi pelaburan di akhirat kelak. Kita semua mengetahui kisah seorang lelaki kaya pada zaman Nabi Musa, iaitu Qarun. Qarun ni tuan-tuan dan sekalian memang kaya sungguh-sungguh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia kalau nak ikutkan dari segi hartanya, dia ada gudang-gudang. Yang mana kuncinya yang diperbuat daripada emas. Kuncinya saja, bayangkan setiap satu gudang tu ada satu kunci. Kuncinya saja memerlukan 70 ekor unta yang membawanya. Bukannya yang biasa-biasa, tuan-tuan dan sekalian. Jadi, ramailah yang bercita-cita sebab bila tengok dalam Quran menyebutkan bagaimanakah kekayaan Qarun ini, dia seorang yang berlagak di hadapan orang ramai. Malah ramai juga yang berhasrat, memasang impian untuk menjadi kaya sepertinya, memiliki rumah yang serba mewah serta pakaian yang cantik-cantik. Qarun seorang yang sangat bakhil serta dahaka terhadap perintah Allah SWT. Akibatnya, semua hartanya banyak itu tidak sedikit pun mendatangkan manfaat buat dirinya. Qarun, tuan-tuan dan sekalian. Itu sebabnya kita buat pertandingan mencari harta Qarun. Sebab apa? Sebab Qarun tu rupanya adalah merupakan asasnya dia tu akhirnya ditanam di dalam tanah dan bumi ini bersama-sama dengan harta kekayaannya. Jadi kita kalau manggil tu tuan-tuan, kita panggil tu, kan, kita tengok dalam hal ni macam kalau kita lah kaya lah tuan-tuan, sekalipun jangan belagak lah tuan-tuan. Kita nak jadi kaya pun tak ke mana. Tengok Qarun sendiri pun tertanam dengan harta tu. Tu buat orang kalau cari harta kan, kita buat pertandingan mencari harta Qarun kan. Harta Qarun sebenarnya. Sebab harta Qarun dengan Qarun tu tertanam dalam tanah.
Tetapi kita jangan jadi macam Qarun yang akhirnya dia qadakut, dia bakhil, dia tak nak bagi kekayaan dia, kan? Sifat bakhil itu menyebabkan dia lupa kekayaan yang dimilikinya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Qarun diseksa dengan rumah serta hartanya dikuburkan sekali bersama-sama dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, Allah SWT berfirman yang bermaksud, kemudian kami benarkan Qarun berada di rumah beserta rumahnya di dalam tanah, maka tiada satu kaum yang dapat menolongnya selain pada Allah, sedangkan dia tidak dapat pertolongan apa-apa. Surah Al-Qasas ayat 81. Apabila kita diuji hidup dalam kesusahan, itu sebenarnya adalah sebahagian ujian daripada Allah SWT untuk menilai tahap kesabaran serta redha pada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekiranya ditakdirkan kita menjadi kaya raya, itu juga salah satu bentuk ujian bagi melihat sama ada kita bersyukur atau kufur di atas nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Allah SWT memerintahkan hambanya melakukan sesuatu walaupun dilihat begitu sukar dilakukan pada awalnya, namun pasti ada kemanisan pada akhirnya. Bayangannya begini, kan? Manusia pasti tidak akan dapat melepaskan peluang walaupun satu saat untuk melakukan amalan soleh sekiranya akaun pahalanya dapat diakses serta diketahui kedudukannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 yang bermaksud sesungguhnya kami uji manusia itu dengan bermacam-macam ujian. Ada kalanya dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kematian dan kekurangan buah-buahan. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar atas cubaan itu, iaitu orang-orang yang timpa musibah malapetaka. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan akan kembali kepadanya untuk mereka rahmatkan daripada Tuhannya serta anugerah, dan mereka itu mendapat petunjuk. Kehidupan dunia dan akhirat perlu ada keseimbangan, namun Islam meletakkan kehidupan di akhirat ini lebih utama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu daripada kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang berbuat bencana. Surah Al-Qasas ayat 77. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, akhirnya yang nak saya pesankan kepada semua, biarlah akhirat ini menjadi matlamat hidup kita. Hidup tanpa ketenangan dan kedamaian tidak memberikan makna. Dan tak ada siapa pun yang mahu hidupnya dirundung rasa resah dan gelisah. Ada yang memberikan pengertian tenang dan damai jiwa itu terhasil selepas memperolehi harta kemewahan serta pemilikan rumah besar dan indah. Namun demikian, tuan-tuan muslimin, ada juga yang merasakan jiwa hanya akan tenteram dan damai setelah menduduki jawatan yang tinggi dan memiliki kedudukan yang tinggi. Sebab itulah kita tidak heran apabila menyaksikan masyarakat hari ini penuh dengan pelbagai konflik semata-mata kerana mencari kebahagiaan yang bersifat sementara. Kehidupan, tuan-tuan sekalian, keinginan dan kehendak hawa nafsu sentiasa didahulukan. Mereka menganggap dunia ibarat rumah kekal yang akan dihuni selama-lamanya. Kehidupan lebih terarah kepada gaya hidup berbentuk perlombaan, mencari harta kekayaan dan maruah serta kedudukan. Maka kita lihat, dan manusia kini menjadikan dunia sebagai matlamat hidup, tetapi Islam tidak pernah menghalang umatnya terbabit dalam urusan keduniaan. Islam masih memberi ruang dan peluang seluas-luasnya untuk manusia merebut habuan dunia. Namun gaya perebutan harta dan kedudukan dunia itu mestilah selari dengan syarak. Khalifah Khulafa Ar-Rashidin ketiga, iaitu juga menantu Rasulullah SAW, Sayyidina Uthman bin Affan, menghidup fenomena umat Islam yang bakal menjadikan dunia sebagai pentas merebut kekayaan dan kedudukan. Beliau pernah memberikan peringatan mengenai hal itu dengan satu pesanan, ketahuilah dunia itu hijau dan menyenangkan. Banyak manusia yang terpersona dengan dan ingin mendekatinya. Kan, oleh sebab itu janganlah kamu tertipu olehnya. Janganlah menjadikan dunia tujuan hidup. Kerana jika dunia telah menguasai hati kamu, maka dia akan suka dilepaskan daripada hati kamu. Na'udzubillah, tuan-tuan. Selanjutnya kita lihat Uthman bin Affan berkata, dunia tidak akan meninggalkan manusia. Dia akan mempergunakan manusia-manusia yang mencintainya sehingga si pecinta itu menemui ajalnya. Nak benda-benda positif lah. Pesanan Uthman ini mengingatkan kita kepada apa yang difirmankan oleh Allah SWT melalui surah Al-Hadid ayat 20 bermaksud, ketahuilah sesungguhnya kehidupan manusia itu
Kehidupan manusia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan yang dimegahkan serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning dan hancur. Kemudian di akhirat nanti ada azab yang keras dan keampunan dari Allah serta keradaannya. Kemudian kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Maka janganlah menjadi dunia sebagai tujuan hidup. Kita seharusnya meluruskan pemahaman mengenai kedudukan dunia dan memperbetulkan kaedah mencari ketenangan jiwa. Sudah terbukti bahawa menyandarkan kepada dunia, manusia pasti akan cepat hilang pedoman dan memungkinkan berlakunya pelbagai krisis dan konflik di dalam jiwa sendiri. Apabila kita memilih pakej kehidupan yang dibentuk oleh Allah, jiwa tidak mudah dilanda keresahan dan juga cemburu dengan keindahan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, macam Allah sekalian, zikir. Kerana liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Allah Taala kata, barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Berzikir juga adalah merupakan amalan yang boleh menjadikan jiwa sentiasa damai dan tenteram. Semakin banyak bacaan zikir diucapkan sama ada sewaktu salat atau di luar salat, maka tentu jiwanya akan sentiasa terpaut dan bersandar kukuh kepada Allah. Memetik lagi pesanan Saidina Uthman bin Affan, ketahuilah bahawa kesenangan hidup yang kamu gambarkan bukanlah pada kemagahan rumah yang kamu diami, bukan pula pada kekayaan yang kamu simpan, bukan pula pada tahta dan jawatan yang kamu miliki. Akan tetapi kesenangan hidup dan kebahagiaan jiwa hanya boleh diraih dengan amalan soleh, yakni perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kita lihat bagaimanakah ramai yang mengakui bahawa menemui ketenangan jiwa melalui 3 acara kehidupan menjadi kegemarannya. Pertama, memberi makan pada orang yang kelaparan sehingga kenyang. Selain itu, ketenangan jiwa itu, kata Saidina Uthman, tatkala beliau menyedekahkan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Sampai tahap itu, tuan-tuan dan puan-puan. Maka, hidup tanpa ketenangan dan kedamaian tidak memberikan sebarang makna. Tak ada siapa pun yang mahu hidupnya dirundung rasa resah dan gelisah. Ada yang memberikan pengertian jiwa yang tenang dan damai itu akan terhasil selepas memperolehi harta kemewahan serta pemilikan rumah yang besar dan indah. Tapi percaya cakap saya, walaupun dia anggap begitu, itu tidak semestinya betul. Tapi gambarannya memang betul. Ada di kalangan kita, kalangan tak kisahlah jiran-jiran kita, masyarakat kita, yang boleh tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan itu dia memang orang kata apa? Dia orang kata meletakkan target tu. Kemewahan tu barulah dia bahagia. Tapi tak, tuan. Ada orang bila dah ada duit banyak, dah ada jawatan tinggi, dia macam tak nak masuk, tuan-tuan. Tak bahagia juga, tuan. Hati tu tak rasa. Susah kan? Jadi kehidupan lebih tak arah bergaya hidup berbentuk perlombaan mencari harta kekayaan dan meraih kedudukan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fenomena ini menunjukkan manusia kini menjadikan dunia sebagai matlamat hidup. Islam tak pernah sama sekali menghalang umatnya terbabit dalam urusan keduniaan. Islam masih memberi ruang dan peluang seluas-luasnya kepada manusia merebut habuan dunia. Namun gaya perebutan hanya akan menjadi harta dan kedudukan dunia yang mana kalau kita nak kejar, tuan-tuan, biarlah selari dengan kehendak syarak. Bukan main belasah, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang sanggup fitnah, orang sanggup menjatuhkan orang lain, sedangkan dari segi agama dia berdosa dan dia takkan lama ada di situ, tuan-tuan dan puan-puan. Khulafa' ar-Rasyidin yang ketiga yang juga menantu Rasulullah SAW, Saidina Uthman bin Affan, menghidu fenomena umat Islam yang bakal menjadikan dunia sebagai pentas merebut kekayaan dan kedudukan. Beliau pernah memberikan peringatan mengenai hal itu dengan satu pesanan. Ketahuilah dunia itu hijau dan menyenangkan. Banyak manusia yang terpesona dan ingin memilikinya. Oleh sebab itu, janganlah kamu tertipu olehnya. Janganlah menjadikan dunia tujuan hidup kamu, kerana jika dunia telah menguasai hati kamu, dia akan sukar dilepaskan daripada hati kamu. Selanjutnya, Uthman bin Affan berkata, dunia tidak akan meninggalkan manusia, tapi ia akan mempergunakan manusia yang mencintainya sehingga si pencipta dunia itu menemui anyalnya. Itu kita tak nak, tuan-tuan. Sampai ke mati, tuan-tuan, akhirnya dilekakan oleh ni apa? Dilekakan oleh keadaan ini.
Pesanan Rasulullah itu mengingatkan kita dengan apa difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 20 bermaksud, ketahuilah sesungguhnya kehidupan manusia itu hanyalah permainan dan satu yang melalaikan. Perhiasan yang dimegahkan serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani dan tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihatlah warna kuningnya, kan, yang kuning yang cantik dan hancur. Kemudian di akhirat nanti akan ada azab yang nanti azab yang keras dan keampunan pada Allah serta keredaannya. Kemudian kehidupan dunia tidak bukan hanyalah yang ada kesenangan yang menipu. Maka janganlah menjadi dunia ini sebagai tujuan hidup. Kita seharusnya meluruskan pemahaman mengenai kedudukan dunia dan memperbetulkan kaedah mencari ketenangan jiwa. Sudah terbukti bahawa menyandarkan harapan kepada dunia, manusia pasti akan cepat hilang pedoman, dan begitu juga yang mungkinkan berlaku pelbagai krisis dan konflik di dalam jiwa sendiri. Apabila kita memilih pakej kehidupan yang dipandu oleh Allah, maka tidak mudah dilanda keresahan dan cemburu dengan keindahan dunia. Berzikir adalah antara amalan yang boleh menjadikan kita semua sentiasa merasa damai dan tenteram. Semakin banyak bacaan zikir diucapkan sama ada waktu solat atau di luar solat, maka jiwa pastinya akan sentiasa terpaut dan bersandar kukuh kepada Allah. Kita sedar tuan-tuan dan puan sekalian, bahawa Allah dekat dengan kita dah. Dan dia akan membantu dalam apa juga keadaan sekalipun. Memetik lagi pesanan Sayyidina Uthman bin Affan. Ketahuilah bahawa kesenangan hidup yang kamu dambakan bukanlah pada kemegahan rumah yang kamu miliki. Bukan pula pada kekayaan yang kamu simpan. Bukan hanya pada tahta dan jawatan yang kamu pasang ni. Akan tetapi, tuan-tuan sekalian, kesenangan hidup dan kebahagiaan jiwa hanya boleh diraih dengan amalan-amalan yang soleh, perbuatan yang baik. Maka beliau sendiri mengakui bahawa menemui ketenangan jiwa mesti 3 acara kehidupan yang menjadi kegemarannya. Antaranya, memberikan makan kepada orang kelaparan hingga mereka kenyang. Selain itu, ketenangan jiwa itu, kata Sayyidina Uthman, tatkala beliau menjekahkan pakaiannya pada orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian, demikianlah tuan-tuan, kalau kita bercerita tentang kelebihan-kelebihan kita dalam nak mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tidak kita perlu, orang kata, perbetulkan dulu setting dalam hati kita. Bila kita perbetulkan setting, insya-Allah kita boleh berjaya. Baiklah, kita tengok apakah komentar-komentar pada hari ini, tuan-tuan dan puan. Panjang ya. Ramai malam ni ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak semua follow malam ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Arsyad dan juga rakan penaja di atas kesudian mengundang program kita pada malam ini. Ke Nida Anis, terima kasih banyak. Nida Anis, Anis Zainal, Ars Rifia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manja, terima kasih. Nita Nurul, Waalaikumsalam, Alhamdulillah Pak ikut kuliah. Latifah Landul, terima kasih. Azizatun Aziz, Waalaikumsalam. Wan Fasidah, Alhamdulillah. Salam Ustaz, Alhamdulillah clear suara Ustaz. Selina Natalie, Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di kuliah Ustaz Samsul Amri. SY now, bukan SH. Kemudian Helmi Ilyas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat tengok live malam ni lagi. Amin, amin. Alhamdulillah. Azam Abdullah, Alhamdulillah. Kamari Aliyah, terima kasih. Surina Mat Nizam, Nurhana Ilyas, Alhamdulillah. Zukhairi Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Umi James Wari, masih 1000 bulan sama Ustaz dan semua kawan-kawan. Masih banyak. Di Laila, Assalamualaikum Ustaz. Salam, Sabliah Osman. Salbiah Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edraman Yunus, Mr. Blues dan 5 others. Terima kasih banyak. Sabaria Daud, Majlis Sri Ibrahim, Ad Siddiq, Surya Hamid dan yang lain. Saidah Ida. Assalamualaikum Ustaz. Sahabat semua. Waalaikumsalam. Hani Wat Tamizi Iskandar, Nabilah Nawawi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Kota Baru hadir kuliah santai SSD. Masih banyak. Nofariza Samsudin, Sarina binti Razali, Lela. Alhamdulillah hari ni dapat tengok muka kuliah Ustaz malam ni. Dapat tengok dah. Clear dah. Kan? Suryani Haji Darus, Waalaikumsalam warahmatullahi. Paih Miji Nasruddin Abdul Rahman. Nur Shima Roslan kembali terjalin. Amboi nama Roslan kembali terjalin. Nama pena tuan-tuan, bukan nama betul ni. Syaril Inna Fir'ain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat, terima kasih banyak. Salma Hussein, terima kasih. Siti Haja Asas, terima kasih banyak. Nurhanis Wafda, Maimunah binti Atan, Waalaikumsalam warahmatullahi
Suhaimi, dia pun datang. Okay, Diary Hati, Normawati, Ujang dan 7 other people are watching with you. Oh, maknanya dia orang ni pun join sekali. Terima kasih banyak. Aili, Ma'usu dan 7 other people. Terima kasih banyak. Qawi Roza, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Qawi Roza ni sahabat kita daripada Brunei Darussalam. Kan? Jadi kita terima kasih lah atas sokongan. Sokongan yang diberikan. Sebenarnya Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Sana hujan, sini hujan. Tapi ni setakat yang ni dah mula berhenti dah. Ya, Nur Hajah Arifin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Rosalia Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafril Hakim. Salam dari teman tasik saya. Muhammad Nur Matno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rosalia Aris. Samsia Osman. Josephine Comproton. Tidak beragama tapi banyak buat amalan baik seperti bersedekah. Bagaimana berdakwah, adakah mereka akan ke syurga juga? Maaf jika soalan ini di luar topik. Tak luar topik pun. Kita mencari bahagia dunia akhirat. Jadi kalaulah orang tidak beragama Islam tapi banyak buat amalan yang baik, sedekah, maka Tuhan akan balas dia di atas dunia lagi. Tetapi di akhirat, tuan-tuan tengoklah bagaimana tegas je, kan? Maknanya penting kita kena jaga. Kan? Terima kasih banyak Josephine Chong atas soalan itu. Saya sendiri pun dulu susah juga, tuan-tuan. Kita nak biasakan, kan? Yang mana dalam keadaan ni kita buat baik, kan? Kita buat baik tapi macam mana cara nak ngelakkan riba, macam mana buat baik ni, kata nak ngelakkan benda-benda Allah Ta'ala suka, maksiat, riba, interest lah dan sebagainya lah. Kita nak buat baik je, kan? Jadi dalam kata nak buat kebaikan tu, kita kena kita kena ikhlaskan diri kita. Hafizan Nurul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat-sahabat USD dan juga di Taman Syurga malam ni. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Muhammad Purnomo, Waalaikumsalam. Rokiah Sa'ad, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Kalau seorang guru selalu sediakan bahan, contohnya fotostat tugasan untuk anak-anak murid, tanpa minta bayaran, adakah itu dikira sedekah? Ya, betul. Masyarakat niat sedekah. Niatkan kerana Allah Ta'ala. Ingat satu benda yang baik, diizinkan oleh Allah dan kita buat niat kerana Allah, maka dapat dah pahala. Maknanya, bila kita photostat, kan, kita niat kita nak bagi anak-anak murid kita dapat nota dan kita tak ambil bayaran, maka kita anggaplah tu satu sedekah. InsyaAllah dapat pahala sedekah. Naizan, Alhamdulillah saya pertama kali dengar kuliah Ustaz malam ni. Sama-sama. Terima kasih banyak. Naizan, tahniah. Selamat datang kepada tim kuliah subuh Samsul Ubat yang dah sampai bawa ke maghrib, sampai isyak pun ada kuliah kadang-kadang. Raja Intan Sarimah Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Zafarul Idham, Waalaikumsalam. Muzaffar Fazil, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana cara terbaik untuk menyandarkan masalah kepada Allah SWT dalam penyelesaian masalah dunia? Salam. Saya sebut tadi, apa-apa bunuh niatkan Allah. Benda baik ni benda baik diizinkan oleh Allah Ta'ala. Niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Kita buat. Jadi dalam hal ni cara terbaik untuk menyenangkan masalah pada Allah SWT, penyelesaian masalah di dunia, ingat serah, ya Allah aku buntu, ya Allah kau berikanlah, bantulah. Cara dia paling baik adalah berdoa. InsyaAllah. Kemudian MN Justified, Assalamualaikum warahmatullahi daripada TSS9. Begitu juga. Waalaikumsalam. Rosali Arif, terima kasih. Akmal Alif, Muhammad Hakimi, Sulaiman alias, Rohiza Basiran. Alhamdulillah, Kemaman clear juga Ustaz. Sejuk sini, hujan lebat siang tadi. Samalah Negeri Sembilan, malahan malam tadi berlaku banjir besar di beberapa kawasan di Seremban. Itulah tuan-tuan. Ramai mangsa banjir tuan-tuan. Ya. Ustaz Ngandan, siapa lah yang handsome kau ambil laman layau. Nama pun layau. Macam mana? Tak adalah. Telayan kan, telayannya. Jadi mana kata, sebaik-baiknya gunalah bahasa share. Ustaz dengan share, siapa lagi handsome kan? Sebab essay tu lagi lembut tuan-tuan. Kan? Jangan pakai dan ni kalau dengan kawan boleh lah. Kak Maimunah, terima kasih banyak. Syahira Yusof, salam. Sahabat semua. Rosalia Aris, Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahira Yusof, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak. Adab Taib Mahat, Waalaikumsalam. Pahkama, Waalaikumsalam Ustaz. Nisa, Assalamualaikum Ustaz semua. Semoga kita semua diberkati. InsyaAllah. Amin. Rabbal Alamin. Muhammad Arifin. Ustaz dari Masjid Tanah itu, Ustaz ada datang kedai mak saya tengah hari. Malam ni Ustaz masjid ke Lubuk Redan tu. Tak sampai nak selfie. Mana?
Dari Masjid Tanah itu, Ustaz ada datang kedai mak saya tengah hari. Malam ni Ustaz camah kat Masjid Lubuk Redan tu, tak sampai nak selfie. Saya pun tak ingat nak kedai mana saya makan ni. Kan? Terima kasih terima kasih banyak. InsyaAllah. Lain kali lah ya. Sekali kita jumpa. Nur Jana Ibrahim, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Apple XL Prof FM. Terima kasih banyak. Kamil Budin, terima kasih banyak. Azizah Izzah, Waalaikumsalam. Dinda Kasurgan, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Khabar baik. Zahana Mustaza Za'ba, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama dapat ilmu malam ni ya. Mak Razak QR, Assalamualaikum Ustaz. Macam DJ oh. Aduh mak, payah juga bila baca komen ni. Orang cakap macam DJ. Safari Rais, Waalaikumsalam. Dari JB, terima kasih banyak. Alessandro Lopez, Marco Fili, thank you very much. Rosalia Aris, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi dan tuan-tuan dan sekalian ya. Kemudian seterusnya Ayu Sarah, hala jap je tengok ulangan. Tak apa, tak ada masalah. Fazul Ahfaz, Faridah Muhammad Ira Syakira, Siti Yazid, masih banyak. Ni Ayu Sarah komen baru join, tak apalah. Jadi dapat kan. Din Ciri Omar Rizal, masih banyak. Afila Afiq, Ustaz salam dari Selama Perak, terima kasih banyak. Nurul Syuhada Ejahali dan Zawiyah Hani Ali, Waalaikumsalam. Rosmalinawati Mahmud, Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih banyak. Ridwan Osman, Nora Jalil, terima kasih banyak. Rozalita, terima kasih. Faiz Karen, Farid Kecil, terima kasih banyak. Nur Hayati Ahmad, Alhamdulillah Ustaz. Salma Muhammad, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salma Muhammad, terima kasih. Juria Ibrahim, Faizal Ujang, Jang Botok dan Armi Reza bin Arsyad, terima kasih banyak. Samsul Sulaiman, Main Roses dan Mat Hisham are watching with you, terima kasih banyak. Siti Sisazana Haji Kasau, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jia Sofia, Ustaz saya nak minta pendapat ni. Saya ni telah terpisah silaturahim dengan pakcik-pakcik dan makcik-makcik saya. Bagaimana kita nak atasi dari perpecah belah? Senangnya gabung lah kan? Telah terpisah silaturahim, carilah dia. Komunikasi dengan dia, ajak dia datang ke rumah kita kan? Jadi maknanya kata tu salah satu cara untuk mengelakkan berpecah belah. Damak Udah Ahmad, terima kasih. Julizanuddin, terima kasih banyak. Nampak penat Ustaz, jika ada satu nasihat untuk kami semua untuk depan juga 2019, apakah nasihat terbaik dari Ustaz sempurna tajuk bahagia dunia dan akhirat? Nasihat saya dalam depan COVID-19, akurlah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin di kalangan kamu. Bila pemimpin tu pilih, nanti ada yang cakap, itu bukan kami pilih Ustaz, itu semua ini, itu orang lain tu, itu tak melalui proses demokrasi. Tolonglah. Dalam hal ini, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, dia yang menjadi pemimpin. Dan bila jadi pemimpin, kita kena taat. Apa tujuan dia? Benda tu tak melanggar syariat pun. Dia buat tu sebab apa? Nak kontrol tuan-tuan. Nak kontrol pandemik ni daripada terus menular dan merebak. Hari ni 1,000 lebih kes tuan-tuan. Betul. Abdul Aziz Ros Putih, terima kasih banyak. Khairul Hafiz, Ustaz dulu datang IP di Sentul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ajaklah lagi. Isma Hafiz. Oh Ustaz, udang galah tertinggal dia telur ensen ya. Allah. Maknanya kena datang lagi lah tu. Ya, InsyaAllah ya. Isma nanti kita jumpa lagi di Perak. Kita jumpa lagi. Mak Udah Ahmad, Alhamdulillah. Kuala Terengganu jelas. Masih banyak. Sariman Ali, Putri Pelangi, Khalid Zafikar. Terima kasih. Ustaz, ada tak doa atau zikir sesuai untuk hilangkan kemurungan? Kadang-kadang termenung, rasa sedih dan teringat benda-benda lepas. Baca. Kita ingatlah dosa-dosa kita. Ilahilas tulil firdausi la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tenang hati ni. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala.
Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah kampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku, sesungguhnya Kau Maha Mengampun dosa-dosa besar. Baca tu. Nak elak kemurungan, ingat Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sebab bila kita minta ampun dengan Allah, hati kita jadi lapang. Bila hati kita jadi lapang, kita jadi tenang. Bila hati tenang, itulah kekayaan yang sebenar di dalam jiwa kita. Ya. Rozali Haris, terima kasih banyak. Naufarah, terima kasih banyak. Pok Jid, terima kasih banyak. Syazwan Sa'ad Ustaz, kita sekarang umat Islam banyak ikut SOP. Tapi ada yang cakap, kenapa tak cuba ikut Al-Quran dan Sunnah Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya SOP ni juga adalah Sunnah Nabi. Kenapa? Nabi pesan, bila berlaku wabak, jauhkanlah daripada kawasan wabak. Jangan pergi ke kawasan wabak. Jangan tinggalkan kawasan wabak. Dan apabila kita dapat ni, kita apa? Contoh kita buat sanitize. Kita ambil, kita cuci dengan bahan. Sebenarnya Nabi dah ajar, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian beriman. Itu sebabnya kita jaga kebersihan kita. Kan? Assalamualaikum Ustaz, selamat malam. Kalau selalu macam ni kan bagus, InsyaAllah. Ustaz, boleh ke buat wakaf atas nama mak tapi pakai duit sendiri? Duit bulanan yang patut bagi pada ibu apa, kita tolong buatkan wakaf untuk ibu apa? Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan, kalau mak ayah kita masih ada, mungkin diperlukan duit pada kita, bagilah kat mak ayah kita dulu. Kalau dia nak wakaf, dia bagi duit dekat kita. Dan boleh juga, tak apalah, aku dah bagi duit kat mak aku tu, aku tak nak usir duit mak aku tu, tak apalah, wakaf pun pakai duit aku. Nampak tak? Kita yang sedekah, niatkan wakaf untuk mak ayah kita. Senah Ismail, terima kasih banyak. Encik Azhar Hasan, terima kasih. Mauda Ahmad, tak apa, lewat, tak ada masalah. Nisa Syazah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hairani Harimudni KB dari Kelantan pun clear, Alhamdulillah. Hanita Ahmad, terima kasih. Faisal Khalid, Waalaikumsalam. Ada tak doa atau zikir untuk lembutkan hati pasangan? Doa dalam bahasa Melayu pun tak apa, tuan-tuan. Cakap, ya Allah, lembutkanlah hati pasanganku ini, ya Allah. Mudah-mudahan dipelihara, mudah-mudahan dia sentiasa ingat kepadaku, ya Allah. Contohlah, bolehlah. Kan? Apa hukum salam orang tua yang bukan mahram untuk tanda hormat? Tak boleh lah. Kan? Tua, tak tua. Tak boleh. Nak pula musim COVID ni buat macam ni ya. Senang. Tak pun macam ni. Dan dia nak salam kat kiri. Tutup dan duduk. Tak payah nak kacik hati. Kita nak mengatasi masalah wabak ni, tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Salam dari Singapura. Terima kasih Puan Masni daripada Singapura ikut. Nur Ain. Diana Nur Ziha. Terima kasih banyak. Red Flame Deck Ustaz dah buat TikTok. Tak buat TikTok Q&A. InsyaAllah. Tanya lah. Saya jawab lah ya. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Selamat malam Ustaz. Dapat ilmu malam cuaca sejuk Teluk Intan. Ya ke? Malam tadi kita tak jumpa kat Teluk Intan. Terima kasih lah kepada semua yang datang pada malam tadi. Ramai. Terima kasih banyak. Rosalia Aris. Terima kasih. Lisana Susni Kadir. Terima kasih banyak. S.I. Livi ni. Akmal Alif. Thank you Momo. Najah Hudin. Syahbudin. Waalaikumsalam Ustaz. Dari Kuching Sarawak. Terima kasih banyak. Yang Asyad Saidun, Waalaikumsalam. Siti Yazid, BCS, Assalamualaikum dari Singapura. Terima kasih dengan kuliahnya. Amin, amin, rabbal alamin. Siti Fatibah dan Aminah Kadir. Terima kasih banyak. Cik Liha Idris, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jen Hashim, Razali Muhammad, Rosalia Aris, Waalaikumsalam. Jalinah Osman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sihat. Haikal Muhammad, Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Izzah, Samad Mat, Nur Ain, terima kasih banyak. Miss Hastini. Terima kasih untuk ilmu malam ni. Sama-sama. Ustaz, kongsikan doa untuk melegakan sakit jantung Ustaz. Saya salah seorang pesakit jantung. Terima kasih. Saya tak tahu, tapi doa yang paling baik sekali bahasa Melayu yang mana Allah Ta'ala faham. Kalau demam panih tu pula ada satu. Ingat li khamsatun fi biharul waba'u tama Mustafa wal Murtada wa abna'u mama Fatimah li khamsatun fi biharul waba'u tama Mustafa wal Murtada wa abna'u mama Fatimah. Tu kalau demam panih. Tapi kalau jantung ni macam ni, ambil je ni, selawat 3 kali.
Kan kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian kita dah baca tu, kita baca pula alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita baca. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Jadi doakan kemudian mudah-mudahan jantung kita ni kita pupuk. Setiap pagi bangun subuh. Lepas subuh tu letak kat bahagian jantung sini ke sini. Pupuk kat sini. Kemudian baca ayat kursi. InsyaAllah tenang. Kan? Jantung kita pun okey. Terima kasih banyak Fatimah, Kasran, Kak Feti, masih Hamidullah. Terima kasih keluarga bahagia. Salam daripada Singapura. Terima kasih banyak. Saya Kamarudin, Hafiz. Waalaikumsalam. Selamat. Nah, saya debat ke bukannya tumpang tanya? Apa kau tanya ni? Aduh, tak faham. Nurizan Rahman, terima kasih. Asrul Ahmad, pernah ke zaman Nabi dan penyakit wabak seperti kita alami sekarang? Kalau pernah, bagaimanakah cara? Dulu Nabi ada wabak taun. Nabi ada wabak-wabak tentu penyakit lah. Dan Nabi pesan, bila berlaku wabak, jangan kamu pergi ke kawasan wabak dan jangan tinggalkan kawasan wabak. Ya? Adakah ada sopi-sopi sekarang ni? Maaf kadang ingin mengetahui. Caranya adalah mereka tak keluar. Kan? Tetapi tentang keseriusan itu mungkin tidaklah seperti coronavirus tu, wallahu alam. Saya tak apa nak gambarkan tuan-tuan. Tapi siapa yang kono atau jawab dengan wabak ni, maka dia akan usah hati. Dia akan gusar hati, dia akan risau tuan-tuan sekalian. Semalam jom kita semangat pada tabung Yayasan Haji Ismail, walaupun sedikit hadiah pada ibu bapa kita. InsyaAllah kita dapat rezeki berkat. Terima kasih banyak kepada Tuan Sulaiman alias, terima kasih banyak. Hairi Ishak, Assalamualaikum. Banasi Putra Bangi, Gerimi Ustaz. Semoga rakan-rakan dilanda musibah banjir semalam bertambah dengan hujan. Betul. Termasuklah maklum saya dekat kampung Datuk Mansur Rasah pun semalam air naik. Jadi itulah saya pun mungkin akan beri bantuan jugalah kepada dia. InsyaAllah kita sesama bantu tuan-tuan. Bangsa banjir ni juga memerlukan bantuan kepada kita. Pak Jid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak. Kemudian Muhammad Fadil Alim. Terima kasih banyak. Queen Eva. Terima kasih. Muhammad Zakaria. Nur Ahmad. Peminat setia. Alhamdulillah. Rozalia Aris. Zulnain no Syazahsan nak tanya apa hukumnya ke seorang anak kurang bercakap dengan maknya sebab tidak mengikut pilihan keputusan maknya. Simak kadang bercakap dengan anaknya dan pun kadang buat tak tahu je. Kan si anak berdosa kan anak itu jika memilih untuk mengikut pilihannya sendiri. Dalam hal ini nak pilih. Tapi cara kita pilih tu jangan sampai kita mengecikkan hati ahli keluarga kita. Kita kena jaga tuan-tuan sekalian ya. Bila kita kacikkan hati mak ayah kita, maka hukumnya tetap berdosa. Jadi jangan kita baik bono yang boleh menyakitkan hati mak ayah kita, orang tua kita, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita sambung lagi. Mak Usu, Teluk Intan clear, moga SD sihat selalu insya-Allah. Terima kasih banyak. Fairul Manti Muhammad Sabri, SD bila kita ada satu hubungan tapi terpaksa memutuskan sebab kurang serasi atau untuk elak sakit hati, adakah itu dikira memutuskan silaturahim dan akan dapat balasan di dunia akhirat? Tak semestinya. Melainkan kita cakap, aku tak nak ada apa-apa dengan kau, kita putuskan ni, kita putus dah, aku tak ada apa hubungan, putus silaturahim, itu lain lah. Tapi kalau kita setakat clash tu, tak payah kan, setakat clash, tapi kita cakap lah, tak apalah, kita terus kawan lah kan, kita tak gaduh. Saya tak ada musuh dengan awak, tak ada, saya memang nak kahwin dengan awak. Dia habis cakap tu, tutup lah tuan-tuan, berhentilah, tutup conversation tu, cakap tu tapi kita tak pernah putuskan ya. Pak Jid, Allah ampunkan dosaku ya Allah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Rudi Soza dia syahdu Ustaz nak meleleh air mata. Tahu tak apa. Kononnya. Nak rekod boleh tak Ustaz? Nanti tengok kat YouTube tengok kat YouTube. Jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe dekat YouTube channel Syamsul Debat TV. Yang mana hari tu kita dah bagi hadiah giveaway kepada yang subscribers yang ke 5,000 sampai 5,010. Tapi lepas pada ni kita akan bagi lagi, tapi kali ni kita tak beritahu subscribers yang keberapa. You all just subscribe saja. InsyaAllah kita akan cabut nama siapa yang naik, nasib lah tuan-tuan dan sekalian InsyaAllah. Putri-putri, terima kasih. Warohana Ana, Zuridah Kamarul Zaman, Aruzana Ramli Amwacin. Terima kasih. Rozalia Aris. Sedih dengan Ustaz. Apalah sedih pula. Sabar. Mujib Subahari. Maksudnya Anak Aliza Ishak. Tuan Nur Sok kami jom sesama puasa sunat. Jom. Nurjana Wak Pilus. Faris Itu. Hafiz Muhammad Saleh. Safwan Samsudin. Terima kasih Ustaz. Sama. Rozalia Arif. Salam. Harun Al-Rashid. Osman Wak Faizano. Salam. Sabada Pairo. Zulkifli Zul. Wak Faizano. Apa khabar pula? Apa khabar? Macam tu
Ya, dari Brunei clear. Fatimah Mumin. Terima kasih banyak. Sabariah Pairon sama-sama. Izan Khadijah Izan, terima kasih banyak. Zumalah halakah ilmunya insya-Allah. Muhammad Azari Bahrain, Faizal Pilot, Maklum Farhan, Amy Hassan. Tak dapat tengok ceramah Ustaz kat THM. Tengah kerja masa tu tak apalah kan, tak ada rezeki, lain kali tak apa. Hari pun boleh tengok ulangan balik, boleh tengok dekat dalam YouTube. Suka dengar Ustaz cakap ni 9, saya rasa ni 9 tapi tak berapa petah nak cakap sebab meletak kat Kedah. Tak apalah, duduk Kedah kita sembang Kedah lah kan, dapat macam mana. Dan Zali Haris, masih Ustaz Malani undur diri. InsyaAllah saya pun habis dalam 5 minit lagi. 5 minit saja lagi tuan-tuan, kita akan selesaikan. Oh, Assalamualaikum Ustaz. Cuma nak khabar kek Kelantan ni cuaca sejuk. Yalah. Tuan Samsul, debat tahniah atau ucapan. Diucapan banyak berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya dan sihatkan tubuh badannya. Selamat semua ahli keluarganya. InsyaAllah masih banyak tak doa. Suami, amin. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Muhammad Syarifudin. Adapun Ustaz mengenai pendapat dengan Ustaz menyatakan perlu rapatkan sah dan penuhkan masjid Muslim COVID-19 Ustaz setelah pelbagai usaha dilakukan untuk meningkat kembali pada ajaran Nabi SAW. Saya sebenarnya pun bersetuju dengan pandangan ini, yang mana pada saya tak ada masalah sebab bila kita datang ke masjid, kita tanggungjawab sendiri. Kita yakin tanggungjawab sendiri. Kalau kita tak ada gejala, kita rasa kita dah apa, kita okey, kita sihat, maka datang ambil suhu, tengok suhu dah okey, register kehadiran kita, masuk, semayang je rapat-rapat, tak ada masalah pun. Itu pandangan saya lah. Kan? Sebab kita dah ambil suhu pun semua sangat okey. Aisyah Mak Ngadirun, masih banyak. Rahimah Mahal, salam Ustaz. Konstruktif saya sangka baik dengan pasangan. Simple je, jangan sangka buruk. InsyaAllah kita sangka baik. Kan senang, kan payah mana. Ni kepala otak negatif ya, jangan. Kan dah beritahu awal-awal tadi, bila kita sentiasa fikir benda negatif, maka negatif akan sampai. Tapi sentiasa positif. Doakan yang baik-baik. Saya minat dengar ceramah Ustaz Syamsul debat di hati saya. Masa bila ceramah ke hati kau ni, please. Kau jangan main-main. Biar betul kan. Nur Rehan, Isa Muhammad, Azrul Ahmad, terima kasih. Badar Riyah Salih, terima kasih. Muhammad Izzuan, Ibrahim, terima kasih. Miss Lia Hassan, Rasulullah Abdul Rahman, Zalini Hassan, terima kasih banyak. Hamimi Daud, Waalaikumsalam, SSD, Alhamdulillah sempat juga hadir. Siti Absyah Safi, Alhamdulillah, Sabda Adi. Terima kasih banyak. Asniza, Reza Rex, Rehan, Reza Rex, Zainal, Muni Muhammad. Siti bersama. Maaf Ustaz, lambat masuk buat habis kelas lain insyaAllah dan sharing nanti tengok ulangan boleh, tak ada masalah. Syah Abdul Malik, terima kasih. Salam, Mak Tun Mak Usul, salam. Tengok meniaga, tak ada nak follow, tak apa. Mira, faham. Saya nampak Ustaz letih dan penat, biasalah. Terima kasih lah, tak concern. Hari-hari tuan-tuan, macam tu lah. Kali pertama dengar ceramah Ustaz, jadi jatuh cinta pula dengan penyampaian ceramah Ustaz. Kelakar tak jemu dengar. Dah subscribe dah channel Ustaz. Wah, bahaya komen kau ni kan. Tak apalah. Suka dengan tengok apa konten dia. Orang tak suka tak apa, tapi sukakan konten tu. InsyaAllah ambil pengajaran. Ambil mana boleh kita sebarkan. Kita share dengan orang lain. Ya Nurul dapat poin yang baik-baik. Kita mungkin type, kita WhatsApp, kita hantar kat grup WhatsApp. Kita bagi kat grup Facebook. Kalau boleh, bagilah saham kat saya sikit. Kan? Kemudian doakan baik-baik. Berpetikan daripada ceramah Ustaz Samsul Bat. Okey ya. Kan? Abu Madiah, syukran atas ilmu. Kita Nur Abdullah Anang Julma Kamlun. Haji Muhammad Arsyad. Haji Muhammad Arsyad, terima kasih banyak Haji. Dan Anang Julma Haji Muhammad Arsyad, terima kasih Ustaz untuk kelas hari ini dan semua penonton. Yang ni tu Haji Muhammad Arsyad ni, saya rasa inilah penaja kita pada hari ini. Terima kasih banyak tu Haji. Dan terima kasih banyak kepada rakan penaja yang telah merealisasikan hasrat untuk menjalankan program kita pada malam ini. Nur Raina Firahmat Nur, Hairi Ishak, Suslu baca Ustaz tercokek kan. Zuraini Yusof, Zanariah Daud, Cik Yahya, ngantuk kau baca nama-nama tu. Bukan ngantuk, nama kau polik-polik. Muhammad Asni Abu Bakar. Barakallahu fikum Ustaz, syukran. Kenapa Ustaz pakai hitam lah? Salah pula kau. Kan? Nak kena pakai putih kau. Nafis, watching you. Rudi di Susah Sagi, Cakwitiau Senawang tak ajak. Wah kakak. Malam ni insyaAllah, saya ni ada sahabat saya nak jumpa saya malam ni dekat di Rimba, di belakang konsep. Pukul 10 malam saya akan ke sana. Tengok dah kejap lagi dah pukul 10. Biarlah dia tunggu saya dulu. Selalu tengok rakaman hari ni secara langsung. Terima kasih Samsul Amri, Ismail Official, sama-sama. Baik Ustaz.
Mak Uda Ahmad, terima kasih. Tuan Haji Masyad kerana belajar live ini sesama. Zanzarina, Abdul Latif. Assalamualaikum Ustaz, suka dengan camal Ustaz. Sama Muhammad Rizwan, sedekah kebaikan pada orang, membuat kebaikan pada 47 kali ganda Ustaz. InsyaAllah. Terbaiklah Ustaz punya ceramah memang sempoi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan ini dapat saya buat kesimpulan di dalam kehidupan kita, apa juga yang kita buat tuan-tuan sekalian, pastikan kita mengutamakan akhirat daripada kita mengutamakan dunia. Saya memetik apa yang disebut, yang selalu saya sebut kepada semua. Pertama, ingatlah dunia ini adalah sementara, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dan yang keduanya, dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya apa? Maknanya dunia pun kita boleh dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keberuntungan dunia itu, malah tidak akan pernah ada di dalam hatinya perasaan bahagia. Baiklah tuan-tuan sekalian, cukup setakat itu. Secara terima kasih banyak. Teruskan subscribe. Jangan lupa subscribe di YouTube Syamsul Debat TV. Ya, dekat sana kita boleh tengok ceramah-ceramah terbaru saya, termasuklah ceramah pada malam ini. Dan begitu juga pada siapa, teruskan sokongan anda. T-shirt Maulid Rasul, kalau nak cepat order, tak lama lagi nak tutup ni kan, cepat order. Rugi kalau tak order T-shirt Maulid Rasul. Kemudian begitu juga jangan lupa, siapa nak kan susu kambing Al-Amr, pastikan anda dapatkan segera, sementara stok masih ada, insyaAllah. Stok ada, jadi siapa nak order je. Memang khasiat dia terbaik, dah ramai, dah terlalu banyak testimoni yang menarik, yang tidak sangka-sangka. Alhamdulillah dengan izin Allah kan, berkat kombinasi produk sunnah, susu kambing, buah tamar dan juga madu, insyaAllah kan. Begitu juga siapa nak kan, sambal crispy Cik Ruby apesal, sangat sedap tuan-tuan kalau makan dengan nasi dan sebagainya. Jadi apa-apa maklumat tuan-tuan nanti boleh personal message, insya-Allah kita akan bantu. Jadi itu saja pada hari ini tuan-tuan kan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mending kurang itu bermunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Dan sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Arsyad dan rakan penaja di atas kesudian menaja program kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.